Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan juga shalom kepada Cik Yus. Jadi pada hari ini kita bertemu lagi dalam rakaman audio saya, yang mana audio ini kita namakan audio jawapan kepada Cik Yus bahagian kedua. Jadi pada hari ini saya akan membincangkan berkenaan dengan satu. Adakah sebenarnya di dalam nubuah mengatakan bahawa Jesus itu adalah Tuhan? Itu persoalan. Jadi apa yang saya akan bincangkan, dua benda yang saya akan bincangkan. Jadi pada hari ini kita akan bincangkan berkenaan dengan kitab Yohanes, iaitu di chapter 1 ayat 19 sehingga 1 ayat 27. Jadi pada siri yang akan datang kita akan berbicara pula tentang apa yang berlaku di Solomon Porch. Dua benda ni yang saya akan bincangkan. Dan bagi pihak Kristian, antara alasan yang terkuat yang mengatakan bahawa Jesus adalah Tuhan adalah di cerita yang berkenaan di Solomon Porch tu, yang ada di dalam kitab Yohanes juga di Solomon Porch. Jadi kita akan bincangkan dua benda tu. Hari ini satu dulu, iaitu pada kitab Yohanes chapter 1 ayat 19 sehingga 1 ayat 27. Kemudian besok pula kita akan berbicara tentang kitab Yohanes juga yang berkaitan dengan apa yang berlaku kepada Jesus di Solomon Porch. Okey, baik. Jadi yang dikatakan Yohanes ni adalah Nabi Yahya. Yang dikatakan Yohanes adalah Nabi Yahya. Tetapi yang dinamakan dengan kitab Yohanes, itu bukan Nabi Yahya. Itu Yohanes lain yang mengarang kitab Yohanes. Namanya sama, ya, Yohanes. Tetapi dalam kitab Yohanes itu bukan Nabi Yahya, tapi dia menceritakan apa yang berlaku kepada Nabi Yahya. Ya. Jadi pada ayat 1:19 dibacakan bahawa, dan inilah kesaksian Yohanes ketika orang Yahudi dari Jerusalem mengutus beberapa orang imam dan orang-orang Lewi kepadanya untuk menanyakan dia, siapakah engkau? Jadi orang Yahudi hantar beberapa orang imam dan beberapa orang Lewi, sebenarnya termasuk juga dengan orang Farisi di ayat lain nanti dia akan sebut, kepada Yohanes dan bertanyakan, siapakah engkau? Kerana dia bertanya nak tahu Yohanes ni siapa. Adakah Yohanes ini adalah Nabi Isa? Itu dia nak tahu. Adakah Yohanes ini adalah Mesiah? Mesiah dalam bahasa Arab kita sebutkan Al-Masih. Adakah ini yang dihantar oleh Allah? Dia nak tahu. Jadi pada ayat 1:20, Yohanes berkata, ia mengaku dan tidak berdusta, aku bukannya Mesiah. Jadi Yohanes kata, aku bukan Mesiah. Yang hampa duk cari-cari itu bukan aku. Aku bukan Mesiah. Kemudian pada ayat 1:21, chapter 1 ayat 21, lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu siapakah engkau? Elia? Dan ia menjawab, bukan. Engkaukah Nabi yang akan datang? Dan ia menjawab, bukan. Okey, maksudnya apa? Maksudnya di dalam kepercayaan orang-orang Yahudi ni ada 3 orang yang akan mai. Yang pertama, Mesiah ataupun Al-Masih, dan juga yang akan mai Elia, dan yang akan mai adalah Nabi yang akan datang. Nampak? 3 lagi yang akan mai. Jadi pada ayat chapter 1 ayat 22, lalu mereka bertanya kepadanya, kalau begitu, siapakah engkau? Sebab kami harus memberi jawab kepada mereka yang mengutus kami. Apakah katamu tentang diri kamu sendiri? Jadi dia nak tahu, kami duk syak hang ni Mesiah, tapi hang kata hang bukan. Elia pun bukan. Nabi yang akan datang pun bukan. Sebab Elia dengan Nabi yang akan datang tu akan datang selepas daripada Mesiah. Hang pun bukan, tapi hang pun kata hang bukan Mesiah, hang bukan Nabi yang akan datang, dan hang bukan juga Elia. Jadi jawabnya, akulah suara orang yang berseru di padang gurun, luruskan jalan Tuhan, seperti mana yang telah dikatakan oleh Nabi Yesaya. Dan 1:24, dan di antara orang-orang yang diutuskan itu ada beberapa orang Farisi. Orang-orang Farisi pun ada. Selain pada imam-imam yang dihantar, orang-orang Lewi, orang-orang Farisi pun ada mai sekali juga. Mereka bertanya kepadanya, katanya, mengapa engkau membaptis jikalau engkau bukan Mesiah, bukan Elia, dan bukan Nabi yang akan datang? Sebab daripada tengok Nabi Yahya ni duk baptis orang di sungai. Jadi dia kata, kalau kau pun bukan Mesiah, kau pun bukan Elia, kau pun bukan Nabi yang akan datang, kenapa kau baptis? Pada ayat 1:26, Yohanes menjawab mereka, katanya, aku membaptis dengan air
tetapi di tengah-tengah kamu berdiri dia yang tidak kamu kenal. Maksudnya apa? Maksudnya Mesias tu dah ada, dah wujud, dah lahir, tapi kamu belum kenal dia lagi. Ada di kalangan kamu, tapi kamu tak kenal dia lagi. Maksudnya apa? Maksudnya dakwah Nabi Isa belum bermula. Kenapa? Karena yang dilantik menjadi Nabi itu Yahya terlebih dahulu. Tapi Nabi Isa dah ada, Jesus dah ada. Kemudian pada ayat 127, iaitu dia yang akan datang kemudian daripada aku. Nampak tak? Nabi Yahya dulu, kemudian baru Nabi Isa. Iaitu dia yang akan datang kemudian daripada aku. Membuka tali kasutnya pun aku tak layak. Kalau ikutkan kepada Nabi Yahya, kalau ikutkan Yohanes, dia kata apa? Dia kata kalau dia nak tolong buka tali kasut Jesus pun dia tak layak. Maksudnya apa? Maksudnya Jesus ni darjat tinggi lebih daripada dia lah. Dan kalau kita ikut di dalam Islam pun, Nabi Isa termasuk Nabi yang dipanggil Ulul Azmi. Di antara semua Nabi, ada 5 orang yang dipanggil Ulul Azmi. Iaitu siapa? Iaitu Nabi Nuh, Nabi Ibrahim, Nabi Musa, Nabi Isa dan juga Nabi Muhammad. 5 orang. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Yahya nak beritahu kata Nabi Isa tu tinggi lagi daripada dia. Tapi adakah Nabi Isa Tuhan? Tak. Dia datang selepas daripada aku. Itu Yohanes kata. Dan selepas dia akan mai lagi yang lain. Siapa yang akan mai lagi? Yang akan mai adalah Elia dan juga Nabi yang akan datang. Maksudnya akan ada lagi Nabi yang akan mai selepas Nabi Isa. Jadi siapa Nabi yang akan datang? Persoalannya. Itulah Nabi Muhammad. Dan ada di dalam ayat lain yang disebut. Nabi Isa sebut, Jesus sebut bahawa sekiranya aku tidak pergi, maka dia tidak akan datang. Maksudnya apa? Maksudnya Nabi Isa kena pergi dulu, baru Nabi Muhammad boleh datang. Tapi itu orang Kristian sebut, yang itu adalah Holy Ghost. Kita akan bincang juga, insya-Allah. Kita akan bincang juga. Jadi untuk pada hari ini cukup setakat ini saja, melalui kesaksian Yohanes, melalui kesaksian Yohanes sendiri, iaitu kesaksian Nabi Yahya sendiri, yang mengatakan bahawa yang daripada cerita ni kita dapat faham bahawa akan ada 3 orang yang akan mai. Iaitu yang pertamanya Nabi Isa, iaitu Al-Masih, dan dia pun dah ada di kalangan mereka kalau ikut kepada Yohanes. Dan 2 lagi, iaitu Elia dan Nabi yang akan datang. Dan ada juga orang berbicara siapa Elia. Ada setengah pandangan daripada orang-orang Kristian itu bahawa Elia itu adalah Saidina Ali. Kenapa? Kerana Saidina Ali lah yang bersama-sama dengan Nabi yang akan datang itu. Maksudnya apa? Maksudnya di dalam peperangan, di dalam apapun, yang menjadi tangan kepada Rasulullah itu adalah Saidina Ali. Jadi Elia itu adalah Saidina Ali pada setengah pendapat. Jadi saya ingat setakat itu saja untuk hari ini. Besok kita akan sambung berkenaan dengan apa yang dikatakan berkenaan dengan orang-orang Kristian menganggapkan kisah Solomon Porch itulah satu-satunya. Sebenarnya tidak ada satu pun dalam kitab Injil yang mengatakan, Jesus sendiri mengatakan bahawa akulah Tuhan, ataupun Jesus kata sembahlah aku. Tak ada, satu pun tak ada. Tetapi orang-orang Kristian mengambil takwil daripada kisah yang berlaku di Solomon Porch ini. Tetapi masalahnya mereka mengambil ayat itu tanpa membaca konteks keseluruhannya. Jadi besok kita akan bacakan konteks keseluruhannya. Adakah benar di dalam kisah di Solomon Porch itu Jesus mengakui bahawa dirinya Tuhan. Jadi saya ingat sekian saja untuk kali ini. Kita akan sambung lagi insya-Allah pada siri-siri yang akan datang. Dan kemudian selepas selesai beberapa perkara yang saya akan bincangkan, saya akan menjawab kepada Cik Yus. Jadi apabila saya refer kepada kisah-kisah ini, tak perlu saya terangkan dah sebab saya telah pun menerangkannya. Okey, sekian saja. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom buat Cik Yus.